Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk meneruskan kuliah ini. Dan untuk makluman semua, kuliah hari ini merupakan kuliah yang sebenarnya lah apa yang dikatakan sains tauhid itu. Tetapi hanya sekadar perkenalan saja. Saya tidak pergi lebih dalam lagi mungkin tak cukup masalah sebab pensyarah lain akan mengambil alih tugas ini. Okey, apa yang telah kita bincang sebelum ini, sebelum awal-awal lagi saya telah bincang tentang pandangan masyarakat awam terhadap sains dan sains teknologi ini. Hanya sekitar, kalau di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia ini, hanya sekitar 4% saja yang merasakan bahawa sains tauhid ini penting. Dan kalau kita nak mengembalikan sains yang lebih mesra alam, sains yang tidak mendatangkan kerosakan, maka kenalah perkenalkan sains tauhid ini. Sebab kalau kita tengok di latar belakang kenapa saya juga terlibat dengan sustainable ni, kelestarian. Apatah lagi saya buat kajian tentang solar energy, dan minggu ini pun, minggu lepas kita tahu di Glasgow sedang bincang COP26, saya ikuti dengan agak dekat juga. Dan kita dapati bahawa kalau kita minta ahli sains ini untuk terus membantu, mereka akan membantu. Tetapi gulungan-gulungan industri, gulungan-gulungan penjana ekonomi, pembangunan ini, mereka nak kaya, mereka nak mengambil kesempatan di atas pembangunan ini. Jadi mereka tak kisah. Dan saya melihat bahawa negara-negara dunia ketiga yang mempunyai resources, mempunyai sumber-sumber alam yang cukup banyak, tapi orang lain yang guna, orang lain yang exploit, seperti fossil fuel ni, minyak, gas dan sebagainya, dan akhirnya alam ni tercemar, tetapi kita yang kena. Semua orang kena bila kita cemar ini. Dan saya nampak tidak ada kesungguhan daripada segi kemungkinan kewangan sebagainya. Itu orang yang mengeluarkan dana itu, dia mesti nak, kalau dia keluar duit RM10, dia mesti nak pulangan RM12, RM13, bukan macam itulah. Jadi kalau kita fahami dengan sains tadi, iaitu sains yang bertuhan, sains yang ada Tuhan ini, sains yang accountability-nya adalah kepada Allah SWT. Jadi mungkin dapat menyelesaikan masalah ini sebab kita dah ada pengalaman dengan bagaimana umat Islam lepas membangunkan sains dan teknologi mereka. Sebab itu saya cerita latar belakang sedikit macam mana sains ini dibangunkan, dan statement saya ialah sains ini terbangun dengan bersama-sama dengan ketibaan manusia ke muka bumi ini. Dan saya nak ingat sekali lagi diri saya dan saudara-saudara semua bahawa kita bukan makhluk di dunia ini, kita adalah makhluk daripada syurga, tetapi kita diperanakkan di atas muka bumi ini, dan kita akan kembali. Dan kita ada tugas yang paling besar yang makhluk lain tidak menerimanya, itu yakni kita sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, kita dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mentadbir alam ini. Dan bila saya sebut mengurus dan mentadbir alam ini, jangan duk fikir mentadbir alam ini bila kita jadi pemimpin besar saja. Kalau kita jadi suami, kita kena mentadbir dan memimpin keluarga kita. Kalau saya sebagai pensyarah, saya kena memimpin pelajar saya. Dan kalau saya ahli masyarakat, saya kena pilih, semua orang akan ditanya dan kapasiti masing-masing. Sebab itu dalam Islam peringkat awal dulu tak ada orang kaya dengan jadi kepimpinan ini. Rasulullah pun tak kaya dengan kepimpinan ini, tetapi dia kaya dengan akal budi, dan dia kaya dengan budi pekerti, dia kaya dengan tanggungjawabnya. Dan kemudiannya sains itu berkembang dan terus berkembang. Banyak sekali yang telah saya tunjukkan melalui gambar sebagainya. Tibalah masa Islam, sains di zaman Islam itulah yang disebut oleh Salim Al-Husaini sebagai zaman paling keemasan, termasuklah orang yang seperti ahli orientalis barat ini, Montgomery Watt, Toby Huff dan sebagainya, menyebut bahawa pencapaian Islam sains itu cukup hebat masa itu berbandingkan dengan pengetahuan yang ada, sebab mereka telah mencetuskan idea-idea baru dalam sains, dan tak
Sampai hari ini pun tak ada orang yang dapat mencetuskan adik-adik baru seperti zaman mereka. Malah zaman sains barat ini mengambil daripada zaman Islam itu dan mengakui yang mereka punya. Ini yang disebut oleh Montgomery Watt, ahli sains hari ini sepatutnya membetulkan semula yang saya sebut itu. Kalau tak betul semula pun tak salah, tapi dari segi etik tak betul. Orang akademik ni dia macam tu. Saya dah sebut dah. Hukuman kepada orang akademik ni bukan masuk mahkamah dan sebagainya. Orang tak percaya dia punya orang takkan terima lagi hujahnya dan sebab dia tidak ada etika. Sebab tu orang ahli akademik dia kena berpegang pada etika akademik yang tinggi. Dan kita tengok tidak ada pun ahli-ahli akademik yang tersohor di dunia yang dapat Nobel laureate itu yang kita kata menipu data, plagiarism dan sebagainya. Tetapi oleh kerana mereka tak mengkaji sejarah falsafah sains, mereka tertangguhlah. Kemudian saya telah pergi kepada minggu lepas, iaitu saya masuk bagaimana sains ini pergi ke masyarakat barat. Dia bermula pada 1492, iaitu apabila jatuhnya Empire Andalusia. Itu permulaannya. Lepas itu berlaku pergeseran antara umat Islam di atas nama Perang Salib. Ini Perang Salib ataupun Crusader ni dah dibangkitkan di semangatnya. Hanya dalam masa beberapa hari, 3 hari saja yang pertama, seramai 1,503 orang dibunuh di Andalusia itu dan mereka diberi 3 pilihan. Sama ada menukar pada agama Kristian, sudah pasti ramai ada yang punya keimanan tinggi tak tukar sebab mereka kenal siapa itu Yesus alaihissalam. Yesus adalah Rasul bagi orang Islam, bukan sarang-sarang manusia yang dilantik oleh Allah sebagai pesuruhnya untuk datang ke muka bumi ini. Jadi dia tak mungkin menyembah Yesus ini. Jadi mereka memaksa, kalau tak dia tak tukar agama. Yang keduanya diberi pilihan, dia boleh meninggalkan negeri itu. Mereka dihalau keluar, sebab itu mereka pergi ke tempat. Dan yang keempat, yang pertama dibunuh, iaitu yang ketiga dia kena assimilate-kan diri mereka dalam kita sistem yang barulah. Akibatnya kita tengok satu demi satu negara Islam itu dijajah. Dan kalau orang lihat secara open mind pun, minda yang terbuka dengan mata yang lihat pun, kita lihat macam sampai ke rantau Melayu ini pun, negara Thailand kenapa tak diserang? Negara Burma kenapa tak diserang? Kenapa tanah Melayu? Kenapa kat petani? Kenapa kat Filipina? Kenapa kat Indonesia? Sebab mereka ini menganut agama Islam dan telah membina peradaban di sini. Tapi negara yang hadir dapat tak serang. Begitu juga dengan negara-negara di Afrika yang lain dan sebagainya. Jadi bermula dengan tarikhnya itu, mereka dengan sungguh-sungguh telah menukar sistem pendidikan kepada sistem sekular. Kalau dulu orang belajar, dia akan mengenal Tuhannya. Sebab dalam Islam, waludin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, pertama kalinya untuk mengenal Tuhan ini adalah dengan mengenal agama ini dengan mengenal Tuhan. Sebab itu nama Tuhan ni saja terpertikai lah. Orang nak sebut nama Tuhan ni Allah dan sebagainya, orang faham mana-mana itu. Sebab dia bukan hanya nama, tetapi dia ada sifat-sifat Tuhan yang kena dipelajari, terutama orang Islam. Orang Islam ni dia bukan hanya belajar tentang nama Tuhannya, tapi sifat Tuhannya, sifat 20-nya ataupun sifat 99-nya. Sebab setiap nama Tuhan tu ada sifatnya dan sebagainya. Jadi dipahami dengan betul yang disebut sebagai akidah atau tauhid ini. Kemudian di negara-negara yang di bawah British ini, mereka menggunakan pendekatan yang agak lembut, iaitu mereka biarkan orang Islam, tetapi belajar pendidikan agama ini tak boleh bekerja. Nak jadi khani pun tak boleh, nak jadi apa semua tak boleh. Tapi kalau belajar sistem British, maka dia balik sini dia akan ada kerja. So akhirnya mau tidak mau, orang kena ikut sistem the majority lah. Sebab takkanlah kita belajar ni, nak mengajar Quran ni, tak usah duduk petani, tak usah duduk ni. Dan di Malaysia je terkenal lah, sebab tu kita tengok British bila datang, pertama kali dia bukan bawa getah, tapi dia buat RRI, Rubber Research Institute.
dia buat IMR, Institute of Medical Research, dan kalau ada Teen Research Institute ada sampai kat London. So dia akan buka tempat-tempat yang demikian. So maka akan terpinggirlah anak tempatan ini, dan dia akan bawa orang-orang yang bukan Islam. Padahal di India ramai orang Muslim di India. Malah-malah Muslim yang awal datang ke Penang, ke Singapura dulu adalah merchant, itu peniaga-peniaga besar. Tapi dia datang yang bukan Islam. Itu juga dengan orang Cina dan begitu juga negara lain. So apa yang saya nak sebut ialah akhirnya berlakulah apa ini sedikit demi sedikit. Tetapi di akhir tahun tu, sebelum kejatuhan Ottoman Empire pada 1924, lahir satu golongan yang sedar, sampai disebut sebagai golongan reformis, seperti Iqbal, seperti Maulana Maududi, seperti apa, saya dah sebut nama panjang, Muhammad Abduh, Hasan Ali An-Nadawi, kalau kita baca Hasan Al-Banna, yang mereka memomokkan golongan-golongan ini. Tapi golongan ini adalah golongan reformis, iaitu mereka mengatakan takkanlah Islam itu semayang, puasa, zakat saja. Jadi mereka ini cuba untuk menyatukan balik yang dikatakan ilmu sekular tadi dengan ilmu yang ilmu sebagaimana dalam sistem kegemilangan Islam dulu. Tetapi pendekatan itu dulunya kita dah mantap dengan Islam baru belajar benda lain. Tetapi sekarang ini kita terpisah. Bagaimana nak gabung? Itu yang idea bagaimana kesepaduan ilmu, pengislaman ilmu dan sebagainya, pengislaman sains dan sebagainya timbul perkara ni. Jadi itu yang telah kita bincang, dan jadi sampai hari ini bila kita ada sistem sekolah kita sendiri pun kita tak mampu lagi sebenarnya, belum sampai. Kalau dah mampu mestilah kajian yang dibuat itu tak menunjukkan hanya 4% yang dapat memahami ini. Tapi saya rasa kajian itu kena dibuat lagi lah untuk melihat status kini setelah pendidikan kita perkenalkan ini. Dan kita mempunyai universiti yang tersendiri di India, begitu juga di Indonesia, begitu juga kumpulan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan sebagainya mempunyai universiti-universiti sendiri. Begitulah di Afrika dan di negara-negara berkait Islam itu membina universiti mereka sendiri. Dan universiti-universiti yang mereka tak boleh kita kata musnahkan, seperti Al-Azhar, seperti Qarawiyyin yang saya dah sebut itu. Di Mali itu, Universiti Sankore itu nampak saya tak dapat melihat sejak akhirnya. Tapi Azhar dengan Qarawiyyin sampai hari ini pun mereka mengekalkan sistem mereka. Qarawiyyin ini di Fes, Morocco. So hari ini adalah macam mana kita nak untuk memahami epistemologi sains tauhid ini. Macam mana kita nak faham dulu. So saya ada 3 langkah sebenarnya. Pertama sekali, kita kena faham tentang kerangka ataupun model lah, kerangka yang membina sains kini ini, iaitu sains sekular. Jadi apakah penumpuan yang diberikan oleh sains sekular ini dan kenapa dia bersifat sekular? Yang kedua, kalau kita nak bawa ke sains tauhid, kita kena faham apa itu sains tauhid. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak buat orang pergi sana? Saya sendiri kalau saya tak faham, kenapa saya nak mengajar subjek ini? Dan yang ketiganya, kita kena fahami bagaimana ataupun di mana kedudukan ilmu sains dalam ekosistem ilmu. Maksud saya, dalam menuntut ilmu ini, kita ada so-called ilmu agama. Dalam ilmu agama itu ada yang disebut sebagai usuluddin. Itu usuluddin? Mengenal agama itu apa. Ada ilmu yang berhubung dengan syariah, undang-undang, peraturan. Ada ilmu yang berhubung dengan muamalat, ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita masukkan hari ini, ada ilmu yang berhubung dengan manajemen, pengurusan. Jadi ilmu sains itu kedudukan di dalam ilmu yang lain itu di mana? Sebab hari ini kita mengagung ilmu sains sehingga semua orang nak sainskan ilmu yang sebenarnya bukan ilmu sains. Ilmu berkaitan dengan sains sosial, ilmu psikologi, dia bukan ilmu sains.
Sebab ilmu psikologi misalnya nak faham erti kebahagiaan. Mana boleh sains? Apakah duit yang banyak? Sayyidina Ali pernah menyebut apa? If you have money, you can buy house, but you can never buy home. Kalau kita ada wang, kita mampu membeli rumah yang besar dan indah dan cantik. Tapi silakan untuk membeli rumah tersebut. Tapi kamu tak akan mampu untuk membeli kebahagiaan rumah tangga. Maknanya, bahagianya rumah tangga itu dalam paradigma yang berbeza dengan apa yang kita faham. Sebab itu akhirnya kita katakan bahawa dengan sains ini orang hidup dalam dunia yang tersendiri, iaitu dunia mimpinya. Dia ingat kalau duit banyak, kita besar, bahagia. Kalau dia pakai hebat, bertitle, ada profesornya apa semua, maka bahagialah dia. Dia terbawa ke arah situ. Kemudian saya nak sebut sikit sini sebelum saya pergi ni, dalam sains sekular ni ada dua entiti saja, itu manusia dalam. Kita akan pergi lagi ya. Okey, sekarang kita pergi satu demi satu. Kita pergi pahami dulu apa kerangka yang membina sains kini. Apa? Dia ada dua entiti saja. Entiti mana ada dua perkara sajalah yang terlibat dalam sains ini, yang membangunkan sains ini. Pertama sekali, sains ini okey, saya pergi kepada sebelum itu tentang pengertian sains ini. Okey. Jadi saya tak pergi satu demi satu dululah sebab ini mempunyai memerlukan kuliah yang tersendiri. Cukuplah kita refer kepada kamus. Bila saya sebut nama orang-orang ini, orang yang terkenal ni, Mortimer Adler ni, dia adalah chief editor kepada Encyclopedia Britannica bahagian sains. Nah, jadi dia banyak orang hantar kepada dia artikel-artikel berkenaan dengan ahli sains dan sains itu sendiri yang dia kena edit. Jadi kalau itu sifatnya dia tak faham sains, tak tahulah sebab bahagian-bahagian sains. Graham ini dia buat PhD dalam falsafah sains ada hari ini berdasarkan kepada instrumen-instrumen yang dibina. Misalnya terbinanya teleskop, terbinanya mikroskop, terbinanya alat instrumen-instrumen lain itu dilihat bagaimana pembangunan sains itu maju, dan kemudian dia juga membaca sedikit walaupun dia tak buat cara ni tentang bagaimana umat Islam itu membina instrumentasi ketika mereka nak membangunkan sainsnya. Saya pasti saudara dah tengok slide yang saya tunjuk itu tentang Al-Biruni dengan alat-alat yang digunakan untuk meneropong melihat bulan bintang, menentukan kedudukan bumi dan matahari, menentukan bila solar eclipse ataupun gerhana bulan dengan matahari dan sebagainya. So Peter Medawar ini adalah Nobel laureate yang saya sebut banyak kali. Dia orang bangsa British ya. Kemudian Syahrir Maazin orang Malaysia, tapi nak sebut mungkin cikgu saya lah, tetapi umurnya tak beza dengan saya, kira-kira 5 tahun lebih senior daripada saya. Memang satu sekolah dengan saya juga di Alam Shah dulu. Dia pernah jadi timbalan lecturer dari UKM dan hari ini dia masih bergerak aktif dalam bidang akademik ini dan merupakan fellow kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kemudian juga orang yang sering datang ke Malaysia dan juga sering bertukar-tukar pandangan dengan ahli-ahli sains di Malaysia. Ini yang saya sebut banyak kali lah, termasuk Toby Huff ini yang sama dengan Montgomery Ward tadi. So ada dua entiti utama dalam menggerakkan sains ini. Pertama ialah kalau kita tengok sekitar kita, manusia yang membangunkan sains, bukan makhluk yang lain. Bukan monyet, bukan. Ini juga menafikan bahawa kita ini keturunan daripada monyet. Sebab monyet begitu lama dia tak boleh nak tingkatkan dia punya intellectual capacitiesnya. Sedangkan manusia intellectual capacitiesnya meningkat. Sebab itu kita tengok kurikulum belajar sekarang ni kita revise. Saya masih ingat waktu saya buat master dulu tahun 76 kat Universiti London. Bahan semiconductor itu diajar di peringkat master degree. Hari ini undergraduate dah belajar. Dan sebahagian subjek-subjek yang dulu diajar kat universiti, hari ini kat sekolah. Sebab ilmu itu berkembang.
Jadi bila ilmu berkembang, cara kita berfikir intelektual kita berkembang, alat kita atau alat bantu mengajar kita juga berkembang, dan akhirnya kita juga berkembang dalam memahami alam ini. Dulu orang tak boleh lihat macam mana. Sekarang ni dengan adanya teleskop dan sebagainya, kita boleh lihat objek-objek di langit dengan jelas, dengan nyata. Dengan adanya teleskop yang dibuatlah di sana tu. Dan yang kedua, kita ada yang disebut sebagai alam. Dalam bahasa Inggerisnya nature lah. Nature ini. Saya nak bagi tahu juga, sebab bila saya, minta maaf saya ahli sains lah. Saya tengok bila kita tafsirkan Al-Quran ni, sebab orang tafsir Quran ni dia bukan orang sains. Jadi bila kita sebut nak tafsir Quran misalnya surah Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alhamdu itu tafsirnya cukup panjang. Segala puji bagi Allah kan. Alhamdu. Bukan alhamdu tu yang disebut segala puji itu apa dia? Panjang dia punya tafsirnya. Kemudian Rabb, apa itu Rabb? Ada yang uluhiyahnya, rububiyahnya. Rabb itu yang maksud Tuhan yang menjadikan satu Tuhan yang kita sembah dia dan sebagainya. Tapi alamin tak dibincang. Sedangkan perkataan alamin itu adalah dalam bentuk plural, maknanya banyak alam. Jadi segala puji bagi Allah, Rabb semua alam yang banyak tadi. Alam yang banyak ini mungkin saja alam fizikal yang setiap satu alam itu digambarkan oleh tak tahulah, wallahu alam. Sebab kita saya sendiri pun nak tafsir, saya tahu ni saya bukan mufassirin. Ataupun yang dimasukkan dengan alam itu hanya alam fana ini, alam kubur, alam akhirat, alam mahsyar atau alam apa. Jadi tak dibincang secara itu. Jadi alam ini sebenarnya ada banyak alam yang perlu dipahami itu. Jadi bila banyak alam ini, tapi yang ditumpukan oleh ahli sains adalah alam yang berada di persekitaran kita saja. Jadi dalam sains pun alamnya amat terbatas. Sedangkan dalam agama, alamnya itu dibincang dengan cukup luas. Termasuklah alam barzah. Ada soal jawab dengan malaikat sebagainya. So, bagi ahli sains, kalau kita lihat alam ini, kita dapati alam ini mempunyai ciri-ciri dan ataupun sifat-sifat tertentu. Misalnya, saya dah sebutlah, api yang panas membakar. Ciri tertentu. Pisau yang tajam memotong. Pokok kalau nak tanam dia mesti ada air. Pokok memerlukan air untuk membesar. Tapi kalau pokok saya air pun ada, tetapi cahaya matahari tak ada, pun tak tumbuh juga. Maka kita boleh buat kesimpulan, pokok memerlukan air dan cahaya untuk membesar. Kita boleh perhati semua. Kemudian sehingga ke benda-benda yang lain dan sebagainya. So maka ciri-ciri ini dikaji oleh ahli, iaitu oleh manusia ini. Untuk apa? Untuk diambil manfaat. So dalam sains sekular ini, dua entitinya. Jadi kita kena tanya, siapa manusia ini? Apa beza dia dengan monyet? Apa beza dia dengan lembu kebau ataupun dengan tumbuhan lain? Dan apa alam ni? Apa sifatnya? Jadi bila kita buat macam itu, maka kita akan membangunkan ilmu sains dan teknologi ini. Sekarang saya nak pergi dengan mungkin cepatlah dengan sebentar dulu tentang beberapa takrifan sains. Jadi kalau saya nak bagi untuk maklumat saudara-saudari, sains adalah ilmu yang bukan absolute, bukan mutlak. Oleh demikian, ini saya baca daripada Feynman punya lecture. Dia kata, oleh kerana sains itu berkembang dan terus berkembang, maka agak sukar untuk kita memberikan satu takrifan. Mungkin kita bagi takrifan hari ini, tetapi mungkin dalam 2-30 tahun atau 15 tahun akan datang, takrifan itu tak dipakai lagi. Mungkin satu ketika dulu, Newton dah bagi takrifannya. Apabila dia mengkaji tentang alam ini, maka kita pun menggunakan takrifan diberi Newton. Tapi setelah datangnya graviti, relativity dan sebagainya, alam ini sudah macam lain lagi. Jadi takrifan yang diberikan oleh Newton itu tak boleh pakai lagi. Jadi oleh kerana sains itu bukan ilmu mutlak,
dan bagaimana manusia melihat alam juga tidak mutlak, selalu berubah-ubah. Seperti yang saya dah sebut banyak kali dah. Kalau saya potong pen saya ini kecil-kecil hingga tak terpotong lagi, yang tak terpotong itu disebut sebagai atom, dan atom itu tidak boleh undivisible, tak boleh dibagikan lagi dan tak boleh dimusnahkan, dan juga tak boleh, dia dah paling kecil. Maka itulah namanya atom. Tapi bila datang J.J. Thomson, dia cuba buktikan bahawa apa yang disebutkan oleh John Dalton ini tak betul. Maka dia buat teori dia pula yang dipanggil sebagai teori atom pelam puding kan. Kemudian lepas itu datang pula Rutherford, datang pula orang lain, datang Neil Bohr, datang macam-macam yang menceritakan tentang atom. Dia atom berubah. Dan hari ini atom dianggap sebagai kita guna teori tertali atau string teori untuk menjelaskannya. Jadi saya tak bincang, bukan kudahnya itu di sini ya. Okey. Jadi kita pergi kepada, oleh kerana itu maka agak sukar. Tetapi inilah yang digunakan umum oleh dictionary kita. Ini Fowler and Fowler ni Oxford English Dictionary. Kalau dibuka bahagian science, what is science? Dia kata systematic and formulated knowledge. Ilmu yang sistematik dan formulated. Formulated ni bukan bermaksud formula. E sama dengan MC squared, E sama dengan setengah MV kuasa 2, PV equal to NKT, V equal to IR. Betul itu formula. Tapi apa makna formula itu? Setelah saya membuat beberapa kajian berkenaan dengan gas unggul lah, gas. Ada satu gas dalam bekas, saya ada tekanan dia, ada isi padu dia, dan ada suhunya. Dan hubungan di antara tekanan, isi padu dan suhunya, maka datanglah formula PV sama juga dengan NKT. Kan? Itu dia punya formula dah. Jadi PV equal to NKT itu, P adalah pressure, V adalah volume, N itu angka untuk untuk gas itu, K itu juga constant, dan T temperature. Hubungan itu disebut sebagai formula. Tapi formula itu merupakan satu rumus, satu kesimpulan. Itulah kesimpulannya apabila saya melihat gas dengan 3 parameter yang berubah. Kalau V equal to IR, itu voltan berubah dengan arus. R itu rentangan. Jadi bila voltan naik, arus meningkat. Voltan naik, arus bertingkat untuk satu beban tertentu. Bila saya plot jadi V equal to IR untuk bahan konduktor. Maka kesimpulannya kita katakan adalah V sama R. Daya beza upaya di antara dua itu sama dengan arus elektrik mengalir. Begitulah dengan formula E sama dengan setengah MV kuasa 2 dan sebagainya. Jadi yang maknanya adalah ilmu yang sistematik dan dapat dirumuskan, dapat dibuat kesimpulan. Ini penting kita memahami ini. Sebab itu saya selalu sebut, belajar dalam bahasa Inggeris pun kalau tak faham. Lebih baik kita belajar dalam bahasa Melayu tapi kita faham maknanya. Sebab dalam fizik dan dalam sains ini terutamanya, kita mesti memahami. Jangan hafal saja. Ataupun terjemahan. Atau juga disebut Dewan Bahasa dan Pustaka ni, kamu Dewan Bahasa, dia kata systematic study, kajian sistematik based on observation and experiment, yang didasarkan kepada pencerapan, itu kita lihat dan kita buat lakukan eksperimen. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mortimer Adler yang saya sebut ni, dia mengatakan bahawa science is a search. Science adalah satu pencarian. I'm searching for my key. Saya mencari punya. Science adalah satu pencarian for rational explanation, untuk menerangkan secara rasional of natural phenomena. Kenapa objek yang selepas dia jatuh? Bila saya cuba cari rational explanation dia, iaitu penerangan secara rasional, maka kajian itu ataupun usaha ini dinamakan sebagai sains. Sains is a search. Sains adalah usaha mengkaji, mencari satu penerangan secara rasional tentang fenomena alam tabii, natural phenomena. Apa yang natural phenomena? Objek yang dilepas jatuh. Maka saya dapat.
bahan koper mengalirkan elektrik, kayu tidak mengalirkan elektrik, plastik tidak mengalirkan elektrik, pokok memerlukan air. Itu ada natural fenomena. Sebarang fenomena yang bersifat tabii. Sebab itu disebut natural science. Bukan semula jadi. Saya nak ulangi. Bukan sains semula jadi. Sains tabi'i. Jadi kena jelas ni. Sebab ada orang mengatakan semula jadi. Semula jadi maknanya dia nafi adanya Tuhan. Tetapi kalau sebut natural or nature or tabi'i, memang alam ini tabi'i. Kita ada fitrah kita. Dipukul sakit badan kita. Kalau tak makan lapar misalnya. Jadi itu adalah nature kita. Jadi itu yang dikaji. Maka jadilah ilmu perubatan. It is continuing activity. Maknanya aktiviti yang berterusan. Daripada Nabi Adam dulu sampai sekarang orang putih kita refine, diperhalusi, diperdetail, diperinci, diperdalam dengan ada alat-alat baru dan dia betul menerus. Akhirnya teori atom yang ditemukan oleh John Dalton itu menimbulkan teori-teori lain sehingga ke zaman Einstein ni, ke zaman hari ini. Ini pun sekarang sini sudah orang pertikaikan teori Einstein ini. So yang dapat okey, ini makna yang sama lah. Saya dah bagi penerangan itu. Kemudian Kerang pula mengatakan sains ini adalah baru. Sebab sebelum zaman Islam, dia adalah zaman Yunani, zaman Greek. Zaman Yunani, istilah sains tak pernah wujud. Zaman Islam, istilah sains juga tak wujud. Selepas Islam, dia Latin, iaitu zaman Byzantium. Zaman Latin ini, ada perkataan bahasa Latin yang disebut sebagai Santia. Itu natur berarti nature. Kemudian alam tadi ini disebut natur kundi. Natur kundi ini knowledge of jasad yang berjirim. Itu physics. So kesimpulannya ini yang dibuat oleh Kerang. Daripada yang sini tadi Kerang kata kalau kita ambil ini jadi bahasa, jadi sains itu sendiri pun diambil daripada Saintia, yang Saintia itu bermakna nature, mengkaji tentang alam tabii. Jadi agak lebih detail sikitlah. So dengan kita kata explanation, penerangan yang agak lengkap macam inilah. Science is the aggregate of systematized and methodological knowledge. Science adalah satu ilmu yang berkaedah, methodological, yang berkaedah, yang ada kaedahnya sendiri. Sekumpulan ilmu yang systematized dan mempunyai kaedah sendiri concerning nature, yang berhubung dengan nature, alam tabii. Developed by speculation. Atom ni John Dalton tak pernah tengok pun. Tapi dia speculate saja. Speculate maknanya dia agak-agak je. Dia perasan-perasan. Kalau saya potong, hingga yang tak kecil dia tak terpotong. Jadi dia pun buat satu speculation. Pada masa itu, macam dulu-dulu lah. Orang kata, alam cakrawala ni ada apa? Oh, di alam cakrawala kita duduk di bawah tempurung begitu. Macam di bawah satu bowl. Semi-sphera. Sphera yang ataupun bulatan separuh sphera, semi sphera yang di atasnya itu ada hiasan-hiasan, ada bintang-bintang dan sebagainya. Itu speculation. Jadi dia develop basement. Berapa tahun orang percaya kepada teori itu. Daripada zaman Aristotle dulu orang percaya. Sampai ke zaman Islam itu pun orang percaya. Orang Barat masih percaya. Dan ada penerangan, dia pun ambil daripada penerangan tentang orang Islam menerangkan Rasulullah Isra' Mi'raj, dia gunakan itu untuk berhujah tentang bentuk kita kata langit dan sebagainya. Tapi tak betul lah itu. So kemudian bila dia speculate, dia try to observe untuk merhati dan lakukan eksperimen. So leading to objective law, dan dia akan menghasilkan suatu law, satu peraturan lah, macam PV ikut NKT, V sama AR, dan seterusnya, E sama dengan MC kuasa 2 atau E sama dengan setengah MV kuasa dan seterusnya, and their explanation. Jadi ini agak panjang. Itulah sains. Saya rasa ramai ahli sains tak tahu tentang takrifan ini. Okey. Yang saya agak tertarik ialah
Tarif yang diberikan oleh Peter Medawar ini. Peter Medawar sekali lagi dia mengatakan bahawa sains itu datang daripada 12 istilah ini. Cuba tengok. Sains, dia kaji. Dia kaji dan dia kata dalam bukunya The Limit of Science. Siapa nak pergi tengok ada. Kalau saya ada buku ni. Bukunya nipis ya. The Limit of Science. Hak bahawa sains ni ada terbatas. Jadi inilah bentuknya. Ini yang paling dekat SCIENC saja, tak ada E. So yang disebut bahawa tidak semua, dan Peter Medawar memberitahu bahawa tidak semua ilmu di dunia ini bersifat sains. Ilmu yang berhubung dengan kebahagiaan misalnya, puas misalnya. Ada orang kata, teh tarik ini, oi sedap betul, puas rasa dah ada minum. Tapi orang lain kata tak sedap, manis sangat. Jadi kepuasan tu apa dah? Ada setengah, saya lah, ni kuliah pukul 5 hingga 6:30. Untuk saya mungkin saya puas, saudara saya kata tak puas. Ada setengah orang kata, dia punya kuliah bagus sekali. Ada orang lain kata, saya kata. Jadi, benda-benda yang relatif macam ni. Yang berbentuk kejiwaan. Seronok, tak seronok. Sakit, tak sakit. Kecewa, derita. Ilham. So, semuanya ini tak dapat diterangkan secara saintifik tadi. Sebab dia tidak sistematik. Dia tak sistematik. Sebab tu, kadang-kadang kita lihat dalam satu-satu bangsa lah misalnya. Dia ada norm dia sendiri. Orang Melayu lah. Kalau kita lalu di hadapan orang tua, kita tundukkan kepala kita. Orang Jepun, dia jumpa kawan dia jumpa orang yang lebih senior, dia tunduk kepalanya. Itu adalah bagaimana dia menghormati. Orang Barat tak macam tu. Kita pun nak ikut orang Barat, kita buang kita punya budaya kita, ikut orang Barat. Akhirnya, Barat pun tak jadi, orang dia pun tak jadi. Dia cakap orang putih macam mana pun, slang Mak Saleh macam mana pun, dia tak akan jadi orang Barat. Sebab orang Barat tak akan terima dia sebagai orang Barat. Berapa lama dah orang berkulit hitam duduk di Amerika tu, hingga bercakap macam Amerika. Tapi orang Amerika masih menganggap dia berkulit hitam. Ada isu besar di Amerika semua ni. Jadi, itu. Sebab bahagianya, kita di Malaysia pun, Melayu, Cina, India, ada budaya masing-masing. Dan mereka meraihkan kebudayaan mereka masing-masing dan rasa seronok dengan budaya dia. Dan inilah apa takrifan yang diberikan oleh Peter Medawar. Saya tidak berhasrat membaca ini, sebab saya ingin menerangkan dia punya pengertian sains ini. Maknanya, kalau kita ambil yang tadi, what is science? Kalau saya boleh dalam bentuk apa kita kata yang terumus ataupun dalam bentuk yang konklusif. Yang konklusif maknanya kita boleh membuat satu rumusan, maka kita boleh katakan sains bukan ilmu pun. Sains dianggap, sains is the ability, adalah kemampuan seseorang itu to analyze natural phenomena, fenomena alam tabi'i secara bersistem. Ini guna kita ada sistemnya, mantik iaitu rasional. Mantik ini guna bahasa Arab jadi bahasa Melayu, yang bermaksud rasional, dan objektif. Apa makna objektif? Objektif maknanya uncolored by feeling, tidak diwarnai oleh perasaan. Jadi kalau saya korek paper saudara-saudari secara objektif, saya kena put aside saudara ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Penang ke, orang Kedah ke, orang Kelantan ke, orang Johor ke, semua put aside, tak boleh langsung. Dan saya mesti berdasarkan kepada itu. Itu secara objektif. Dengan kaedah khusus yang diperantikan, yang di-device. Kaedah khusus ini disebut sebagai scientific method. Daripada dulu lagi. Sebab itu saya dah sebut dah gambar tentang Jabir bin Hayyan buat kimia tu. Dengan alat persulingannya itu. Itu adalah kaedah saintifik. Jadi diorang nafikan itu, diorang kata, oh yang jumpa kaedah saintifik ini adalah John Dewey. Siapa kata? Kalau kita tengok gambar yang ditunjukkan oleh yang saya balik tengok balik gambar yang saya bagi itu, telah menunjukkan bagaimana Jabir bin Hayyan dapat eksperimen. Bagaimana Ibn Sina telah membuat eksperimen. Bagaimana Ibn Haytham apabila dia melihat optik cahaya tadi, dia akhirnya dia buat kamera obscura, kamera lubang kecil tu. Dia balik buat eksperimen. Itu dengan kaedah khusus untuk dia faham bagaimana sifat cahaya itu. Untuk mewujudkan pendudukan-pendudukan yang boleh dipilih. Dan akhirnya dia dapat tahu, oh ini cahaya macam ni, oh ini kimia macam ni. Dan seterusnya, oh alam ni macam ni. Yang boleh dipercayai maknanya, kita boleh yakini orang itu dengan
darjah kepercayaannya. Ini juga membuktikan bahawa sains ini bukan ilmu mutlak. Sebab walaupun dia bukan 100% tepat, maka dia kena setiap ahli sains mesti menulis, membuat, melakukan error analysis ataupun analisis ralat terhadap hasil kajiannya. Kenapa? Sebab hasil kajian itu bukan mutlak. Jadi setakat ini dengan alat yang saya gunakan, inilah yang saya dapat. Tapi mungkin orang lain besok datang dengan alat yang lebih canggih dan lebih hebat lagi, dia akan dapat pengetahuan yang lebih dalam lagi. So mungkin ilmu saya ini dah tak boleh pakai lagi lah. Contohnya saya sebut atom tadi lah. Dulu okey lah. Hari ini setelah kita dapat satu cahaya yang monokromatik light seperti laser, kita boleh kaji frekuensi laser itu dan kita boleh buktikan bahawa cahaya bukan lagi dalam bentuk partikel. Cahaya itu dalam bentuk gelombang dan sebagainya. Ini yang boleh dipercayai, ini maksudnya yang pada masa itu dan ketika itu, dan mungkin pada masa akan datang orang lain akan menggunakan yang lain dan akan mendapat hasil yang lain dan akan memberi kesimpulan yang lain pula. Biasanya orang yang buat macam ni dia akan dapat Nobel laureate lah dalam bidang sains. Itu biasanya. Dan kerana dia memberikan pengetahuan baru, dia menambah satu lagi. Ini bukan berarti bahawa ilmu lama itu kita tinggal, teori Newton kita tinggal. Teori Newton masih boleh dipakai, tetapi dalam untuk jisim yang besar. Saya daripada Bangi bergerak ke Kuala Lumpur, kan? Jaraknya ialah 35 km, mengambil masa setengah jam. Berapakah lajunya? Saya kena guna Newtonian law. Saya tak boleh guna Einstein. Sebab itu adalah pergerakan secara Newtonian. Okey. Dan kalau kita ambil, inilah tarifannya yang diberikan oleh Mortimer Adler dan kemudiannya di-refine atau diperhalusi oleh Shahriar. Yang ini saya tambah alam tabi'i ini. Sebab yang dikaji oleh ahli sains ialah natural phenomena saja. Dia tak boleh kaji yang lain. Maka untuk membangunkan sains ini, yang minta maaf lah, yang tak buat sains ni, untuk yang buat sains untuk DFT, 5 perkara yang saudara perlu ada. Pertama sekali, analisis fenomena alam tabi'i. Ni, sambil ni, analisis fenomena alam tabi'i. Mengkaji alam tabi'i saja, yang tak tabi'i tak boleh, dan the ability to analyze the phenomena. Saya dah sebut tadi fenomenanya, pisau yang tajam memotong api yang panas membakar, pokok memerlukan air untuk membesar dan sebagainya. Itu fenomena. Semua itu adalah fenomena alam tabi'i. Yang kedua, secara sistematik. Jadi kalau saya nak buat secara sistematik, kalau orang tanya saya, bagaimana nak membuktikan bahawa pokok memerlukan air untuk membesar? Ambillah 3 cawan. 3 cawan plastik, tak payah pakai beaker, tak payah pakai ni. Tak payah guna bahasa Inggeris. Sebab tu saya ingat orang yang menyebut kena guna bahasa Inggeris, dia tak faham sains pun. Ambil 3 cawan. Budak main kindergarten pun kita belajar. Ambil 3 cawan plastik. Sorry, saya kurang sihat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 3 cawan plastik yang use cup, yang orang tak pakai tu. Kemudian ambil tisu pun boleh, ambil kapas pun boleh, letakkan dalam setiap cawan itu. Kemudian lepas tu cawan yang pertama ini dibiarkan kering, cawan yang kedua ini dibiarkan tisunya kering yang dan berada dalam cawan tadi. Yang keduanya dibasahkan dengan air. Yang ketiganya dibasahkan dengan air tapi ada baja urea putih misalnya lah, ataupun baja-baja apa-apa yang saudara ingin buh. Lepas tu ambil ambil 3 biji, ambil biji apapun asalkan biji tanaman ini yang tak dimakan oleh binatang lah ataupun serangga. Padi boleh, kacang hijau boleh, kacang apa pun boleh lah. Ambil masuk setiap satu cawan tu dan nak bagi puas hati buahlah 2 biji. Setiap satu cawan. Tapi kalau berdua lah semua. Lepas tu ketiga-tiga cawan tadi, satu yang kering, satu yang basah, lembab, satu lagi yang ada baja tadi, diletakkan di tengah panas yang sama. Kemudian kita lihat pukul 8 kita lihat, 8.30 kita lihat, pukul 9, 9.30 sambil bermain puak amai-amai. Budak kindergarten bukan faham.
Tapi dia seronok benar-benar macam ni bermain-main. Pukul 12 kita ambil balik. Lepas itu kita tengok. Kita tanya, cawan A ni tumbuh tak tumbuh? Yang air tak ada. Jawapannya tak tumbuh. Cawan yang kedua, tumbuh tak? Tumbuh. Tapi taklah sesegar cawan yang ketiga yang mana ada baja. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Biji benih pokok tak tumbuh tanpa air. Itulah sains. Itulah keputusannya. Itu kaedah khusus yang diperantikan, iaitu kaedah yang disebut tadi. Ini kaedah sains, iaitu dengan ambil 3 cawan tadi. Kemudian menumpukkan pengetahuan. Daripada dia tak tahu, dia tahu. Yang boleh dipercayai. Ini kena buatlah, maknanya buat setakat ini macam itulah. Jadi tak apalah kita buat. Jadi dia ada 5 kata kunci yang perlu kita lakukan untuk membangunkan ilmu sains. Kita mesti ada ability to analyze phenomena natural phenomena. We have the ability untuk lihatnya itu secara sistematik, mantik dan objektif. And we also have the ability to devise, untuk buatkan satu peranti yang disebutkan kaedah sains. Dalam fizik teori pun dia kena ikut kaedah juga. Tak boleh guna kaedah lain. Ahli sains tak akan terima nanti. Dan dia menumpukkan pengetahuan baru. Apa dia? Tadi biji benih tak tumbuh, tak ada air. Dia tumbuh bila ada air. Dia tumbuh lagi sihat apabila adanya baja. Dan kita pun bertanya, betul ke? Kita ambil yang tumbuh yang segar tadi, buat 3 cup, 3 cawan, ambil 3 biji benih, isikan air dan baja seperti yang ketiga tadi, tetapi kali ini kita letak dalam gerobok dan kita tutup, satu tak dekat tingkap, satu tak tengah panas. Kemudian kita buat yang sama. Pukul 8 tengok, 8.30, 9, 9.30. Inilah keadaan. Dan kita dapati bahawa yang duduk dalam almari dan gerobok tadi, dia tak tumbuh. Itu yang menyebabkan kita, boleh tak percaya? Boleh. Tapi ada syarat lain. Iaitu kalau matahari tak ada, dia tak tumbuh juga. So ini akan meningkat pengetahuan kita. Maka apa kita tahu? Itulah sains. So bagaimana kita bangunkan ilmu sains ini? Ada 3 premisnya. Apa dia? Alam ini, nature ini adalah teratur. Sifat alam tabi'i ini teratur. Badan saya dipukul sakit, kena COVID, penyakit COVID, kuman coronavirus ini menyebabkan kita demam dan akhirnya boleh mati kalau kita menyebabkan kita oleh pernafasan. Dia ada nature dia. Jadi kalau kita nak mengatasi sakit COVID tadi, kena study lah coronavirus ni sifatnya macam mana. Dia hidup dalam keadaan ni macam mana. Kalau menjampi dia bukan dia mungkin lega, tapi kita tak kata dia adalah menerusi scientific finding. Itu bukan scientific, tapi ya mungkin doa kita. Tapi kalau berdoa ni, si A berdoa mungkin jadi, si B berdoa tak jadi. Sebab si A ni kuat semayang dan sebagainya, si B ni kuat pembohong. Tetapi untuk alam tabi ini, kaki pembohong pun serupa, yang tawaduk dan solat pun serupa, yang orang biasa pun serupa. Sebab alam ini dia ada keteraturannya. Yang tadi dia dikacau oleh Allah. Sebab ada gangguan daripada Allah. Sebab dia orang yang khusyuk dalam solat, maka Allah Ta'ala mungkin terima. Jadi ini ada peraturan lain. Nanti kita bincang. Sains tauhid ini kita bincang. Untuk sains sekular, inilah andaiannya. Alam ini teratur. Yang kedua, manusia saja. Bukan makhluk yang lain. Has the ability to give the reason. Dengan dalil-dalil tertentu, memikirkan secara rasional dan memberi sebab-musabab tentang keteraturan alam ini. Dan yang ketiganya, dengan hujah rasional sebab ini, semua manusia akan dapat kesimpulan yang sama. Sebab itu, eksperimen yang saya sebutkan tadi untuk membuktikan bahawa pokok memerlukan air, pokok memerlukan cahaya, buatlah eksperimen kat Jepun ke, kat Korea ke, kat Arab ke, kat Amerika ke Jerman ke mana-mana saja. Dalam bahasa apa pun. Bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa apalah. So, tiba-tiba ada orang kata, kita nak belajar sains mesti guna bahasa Inggeris. Saya fikir,
Hujah itu bukan hujah saintifik. Saya ulangi, hujah yang demikian itu bukan hujah saintifik. Sebab apa? Sebab untuk belajar bahasa, kita kena belajar sastra. Kalau bahasa Melayu, tak cukup untuk pijak A, B, dan sebagainya, tetapi kita kena tahu cerita berkenaan awang sulung merah muda. Zaman saya lah, cerpen ke, cerita berkenaan dengan cita-cita rakyat dan sebagainya. Untuk tahu bahasa Mandarin, begitu juga. Untuk bahasa Inggeris, kita kena tahu tentang Shakespeare-nya, tentang bercerita berkenaan dengan Robin Hood-nya, misalnya, ataupun pelayaran Gulliver-nya. Dan sebab cita-cita berkenaan adalah cita-cita rakyat di mana bahasa itu dibangunkan. Jadi tak betul kalau sekiranya kita mengajar bahasa itu menggunakan sains. Sebab sains tidak ada perkara-perkara demikian. Jadi untuk mengajar bahasa Inggeris, kita gunakan ilmu sains. Tak betul. Tak betul. Memang tak betul. Jadi ini hujah saintifiknya. So apa implikasinya? Ini to behalf yang saya sebut tadi. What is the implication? Implikasinya ialah alam ini teratur. Maka objek pasti jatuh apabila lepas itu tinggi. Api yang panas pastinya membakar. Pisau yang tajam pastinya memotong. Air tercencang pastinya tidak akan putus. Pokok pastinya memerlukan cahaya dan seterusnya. Dan sepatutnya saya tak bincang lagi sana mungkin. Apa kata kita yang ahli sains ni tiba-tiba baca Quran sampai ke satu ayat di mana Nabi Ibrahim dicampur oleh api yang bergejolak tetapi tak terbakar. Dalam kajian sains, api yang panas membakar. Jadi untuk memastikan kepanasan api itu memang panas dan dicampurnya Nabi Ibrahim itu terus mati, maka Raja Namrud membuat api yang besar, unggun api yang besar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar. Jadi datang soalan macam ni. Soalan berikutnya, Al-Quran kah benar? Sains kah benar? Pisau yang tajam pastinya memotong. Cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia sembelih anaknya. Lepas tu dia pergi, tiba-tiba anak dia panggil dia. Tengok-tengok yang mati adalah kibas. Cerita itu benar tak? Air tercencang tidak akan putus. Nabi Musa dikejar di Fir'aun sampai dia mati. Dia ketuk tongkatnya di Lautan Merah. Tiba-tiba terbelah air itu. Dan kalau dibuat sekarang tak laku. Kalau diulangi ini tak laku. Hanya itu saja laku. So, isu yang berdilema dalam orang yang beragama ini, yang mana satu benar. Orang yang tak beragama, yang bersifat ilhad ataupun sekular tadi, dia kata itu cerita-cerita misteri dalam Al-Quran. Dia buat macam tu. Sebab yang bermaksud misteri itu ialah sebab tidak saintifik. Tidak boleh diberi alasan. Ini jadi masalahnya. So, sains hanya menerima ini. Betul, istilah pasti ini, sehinggakan, minta maaf kalau ada pelajar Indonesia ini, di Indonesia ilmu sains disebut sebagai ilmu pasti. Satu ketika dulu, ilmu sains ini disebut sebagai ilmu pasti. Saya di tingkatan 6 dan juga di UKM dulu, waktu saya pelajar awal 70-an dulu, yang mengajar saya ialah pensyarah daripada Indonesia. Jadi dia menggunakan ilmu pasti, dia tak panggil ilmu sains. Sebab dia dijajah oleh Belanda kan. Okey. Kemudian tinjauan dilakukan secara objektif. Ini pun kena tahu juga. Yang dimaksudkan dengan objektif ini perbuatan sebab istilah bebas dan emosi saya dah sebut tadi. So kita tak boleh rapat dengan Al-Quran ke rapat dengan hadis, nanti kita akan dipengaruhi. So akibatnya sebab tu lama kelamaan apabila kita menanggapi ilmu ini melalui saintifik saja, kita akan tinggal sains. Kita akan meninggalkan Al-Quran. Kita akan menolak cerita berkenaan dengan Isra Mi'raj. Kita akan menolak cerita berkenaan dengan Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati dan sebagainya. Sebab kita dia mesti objektif. You tak boleh ambil hujung-hujung agama. Sebab itu bila ada dialog di antara Abdul Salam dengan Syed Hussein Nasr, Abdul Salam kata kepada Syed Hussein Nasr,
there is no Islamic sign, because there is no Islamic sign sebagaimana there is no Hindu sign, Buddhist sign, Christian sign, apa sajalah sign. Because sign can stand alone. Sign is sign, and the nature of sign adalah universal sifatnya. Kemudian jawab Abdul Salam 2 tahun kemudian. Ini tahun 1993. 1996, hampir 3 tahun. Keluar dalam satu jurnal tentang jawapan Syekh Hussein Nasr. Syekh Hussein Nasr ada sekarang, tetapi Abdul Salam dah meninggal. Dia mengatakan, apakah nilai-nilai yang menyebabkan orang Barat ini makin dalam sainnya, makin jauh dia kepada agamanya. Dan nilai itulah disebut sebagai scientific value, which is secular. Sekular bermaksud memisahkan antara agama, budaya ataupun nilai-nilai yang berhubung dengan kemanusiaan itu yang bukan objektif tadi dengan sains kita itu. Akhirnya hari ini, walaupun dulu mereka ini beragama dan bila nak kahwin pergi ke church dan sebagainya untuk dapat blessing daripada padri ataupun datuk guru, sekarang ini dia bersoal. Saya syok dekat dia, dia syok saya. So what? Siapa kata pergi gereja, pergi church bahagia? Hari ini ditambah lagi dengan hujah yang disebut sebagai human right, hak asasi manusia. Saya tidur dengan dia syok dengan saya tak nak kahwin. Sebab kalau saya kahwin mungkin lepas dia bercerai. Tapi kalau saya tak kahwin, kami tak kahwin, takkan bercerai. Dia suka dekat saya suka dengan dia. Tetapi lama mana suka ni? Akan forever kah suka ini? Jadi sampai satu ketika dia tak suka, kan berpisah. Dan kalau ada anak, nanti kita minta mahkamah putuskan. Dan mahkamah nak putuskan akan bergantung kepada kontrak kita punya kahwin. Jadi sebelum kita kahwin, kita pergi jumpa lawyer, kita buat satu kontrak. Dalam Islam pun kita ada kontrak dia. Sekiranya aku tinggal isteri aku sama 6 bulan, tak bagi nafkah tu semua, jatuh dalam. Itu kontrak tu. So dia pun juga kontrak. Jadi dia akan jadi kata Syekh Hussein Nasr, nilai apa ini yang menyebabkan mereka jadi begini? Orangnya masih hidup sekarang ni. Dekat Temple University sekarang ni. So ini yang apa berlaku kan? So saya pergi seterusnya. Memberi alasan tadi itu saya pergi satu. Mula-mula sekali saya pergi dengan ini. Hukum-hukum tertentu sebab dia tabi'i. Yang kedua objektif. Yang ketiga memberi alasan dengan dalil tertentu. Jadi saya syok dekat isteri saya. Minta maaf lah. Sampai hari ini pun saya sebutlah macam mana pun isteri saya tidak akan memahaminya. Sebab dia di luar, beyond daripada mulut saya boleh berkata. Sebab tu orang kata, dulu masa girlfriend, boyfriend, janji pukul 2, pukul 1 dia datang. Hari ini janji pukul 2, pukul 3 pun tak nampak. Tapi tidak berarti dia tak sayang kat bini dia. Mungkin ada alasan-alasan lain yang justified dalam bahasa Melayu dipanggil yang syar'i, yang syarak yang membolehkan dia nak datang pukul 2 tetapi ada insiden tengah jalan, tayar dia pancit, bukan dia tak usah, dia dah usah, tayar pancit bukan kena dia, jadi dan sebagainya lah. Jadi tetapi kalau dah lama dia mendirikan rumah tangga dan dia mengenal hati budi, suami mengenal hati budi isteri, isteri mengenal hati budi suami, benar dia tak akan berlaku pun. Sebab dia mesti mengatakan, suami aku ni, dia tak datang, mesti ada sebab. Sebab sama ni dia bukan macam ni. Bukan suami aku lah yang panggil macam ni. Bukan macam tu. Jadi benar-benar macam ni di luar daripada sebab musabab. Okey, jadi sains ini, dalam pengajian ilmu sains ini, yang diusahakan dalam sains ini adalah untuk menjawab tentang sebab musabab. Misalnya, kenapa objek yang dilepaskan daripada satu kenderaan ini jatuh? Misalnya, ini berlaku kepada Galileo Galilei yang kemudiannya memanjat menara Pisa di Itali dan menjatuhkan objek besar dengan objek kecil, batu besar dengan batu kecil, dan dia pasti jatuh sama. Kemudian jatuh sama. Kemudian dia boleh membuat satu kesimpulan dengan mengatakan bahawa objek yang jatuh di satu ketinggian tidak bergantung kepada saiznya. Tetapi bila dia tukar, satu ialah batu, satu lagi bulu ayam, yang paling jelas lah. Bulu ayam jatuh kemudian. Dan dia tanya juga, kenapa bulu ayam jatuh kemudian? Kenapa? In order to find the answer of why,
maka ilmu sains itu terbangun. Jadi dia pun okey. Sekarang saya duduk di Menara Pizza, saya lepaskan, bulu ayam jatuh kemudian. Saya pergi makmal, saya vacuumkan itu bekas, saya ambil batu, saya ambil bulu ayam, akhirnya dia dapati bila vacuum itu jatuhnya sama. Jadi dia pun pergi Japan. Maknanya betul dia akan kata kalau tidak ada rentangan. Sebab orang biasa tak dapat merasakan rentangan udara. Tetapi kepada bulu ayam yang jatuh, itu rentangannya amat besar. Sebab saiznya itu besar. Jadi jawapan tu ada sebab. Jadi dalam usaha untuk memberi jawapan inilah, maka sains itu terbangun. Kenapa api yang panas membakar? Kenapa pisau yang tajam memotong dan sebagainya. So, implikasinya perlu diujar dengan dalil-dalil yang munasabah dan rasional. So, untuk itu, ini implikasi yang keempat lah. Jadi, kita ahli sains ini, dia ajar di prasekolah, di darjah 1 sampai ke universiti, untuk memberikan dalil-dalil dan untuk mencari dalil-dalil. Dan cuba melakukan itu dalam membangunkan sains ini. Jadi dalam usaha untuk menjelaskan dalil ini, maka ilmu sains itu akan terbangun. Diharapkan dengan demikian, kita dapat menumpukkan pengetahuan ilmu sains ini. Ini adalah sains sekular ini. Dan seterusnya dengan hujah rasional dan sebab ini, semua manusia akan buat kesimpulan yang sama. So, di mana saja kita berada, dalam bahasa apa saja yang kita hujahkan, ahli sains akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Kadang-kadang dua ahli sains yang berbeza dengan bahasa yang berbeza dan tak pernah bertemu pun dapat menghasilkan. Contohnya yang berlaku pada Newton dan Leibniz inilah. Sebab orang Inggeris dengan orang Perancis ni selalu berperang. Jadi kalau kita belajar dekat England, kita tak akan jumpa hukum Leibniz. Rupanya benda yang sama je. Hukum Newton tu, hukum Newton 1, 2 tu. Itu ada sama. Hukum Newton tu. Action sama dengan reaction dan sebagainya. Kemudian Niels Bohr dengan Einstein. Einstein walaupun dia orang Jerman dan Niels Bohr orang Jerman, tetapi dia sebahagian besar hidupnya di Amerika. Jadi dia agak beza pandangan tentang theory of atom planetarium. Tak apalah, itu dah detail. Tapi saya nak menyebutkan tentang ada teori-teori ini yang mereka dapat hasilkan tetapi mereka tak pernah bertemu. Ini sebab itu hujah yang mengatakan bahawa nak belajar sains mesti menguasai bahasa Inggeris. Tak betul. Tapi kalau mengatakan bahawa buku sains ni banyak dalam bahasa Inggeris, betul lah. Tapi jawapannya, kenapa kita tak hasilkan buku dalam bahasa Melayu? Kan kita banyak profesor, banyak PhD. Siapa nak dapat profesor itu, suruh dia tulis buku. Akhirnya akan terhasillah kita kata buah tangan para ilmuwan. Kalau kita tak buat macam tu, sampai bila kita tak akan hasil ilmu dalam bahasa kita sebagaimana yang berlaku di Jepun. Kawan saya di Jepun, sejak saya jadi pengarah Islam Hadari ini, saya banyak melakukan kajian dengan Islam ini. Dan kawan saya ini daripada Jepun, dia buat halal. Dia datang ke pejabat saya di Hadari dulu, dia cari semua buku halal dan sebagainya saya bagi free dia sebab dia nak belajar. Kemudian dia pergi dekat Jakim. Dia tak erti pun bahasa Inggeris pun tak berapa bagus lah. Lepas tu dia pergi dekat kedai buku kedai buku ni lah dia balik banyak buku. Dan kebanyakan buku halal di Malaysia ini kebanyakannya ialah dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba dia jumpa dengan kawan saya. Namanya Profesor Nagaoka. Sekarang dah profesor, muda pada saya lah, masih kat Kyoto University. Lalu kawan saya ditanya, kamu di mana? Saya di Kyoto University, datang ke sini dan saya ada pertemuan dengan profesor dekat Islam Hadari. Oh, kamu kenal lah Profesor Yusuf? Kawan saya beritahu. Dia kenal, memang saya dah jumpa dia. Dia kata kan. Jadi lepas tu dia tanya, macam mana ni semua buku yang you beli dalam bahasa Melayu? Sedangkan bolehkah you baca buku ni? Ni nak balik studio ni. Apa jawab dia pun ni? Ini dah smart ni. Dia punya cara nak cari ilmu. Dia kata, you pergi dekat Google tu, you scan saja. Sekarang di Jepun ada teknologi ya, dia ada alat untuk scan. You scan satu muka surat tu, terus dia terjemah bahasa Jepun. Bacalah nak baca apa pun. Saya bukan nak tengok grammarnya, saya bukan nak tengok tata bahasanya, saya nak faham. Jadi dengan buka itu saja, saya dengan buat scanning itu, saya tahu bahasa apa pun. Hari ini manuskrip
sign yang saya sebut itu semua dalam bahasa Arab. Tapi boleh kita baca sebab Google boleh translate kan. Dan kalau dibandingkan, bukan kata 10 tahun, 5 tahun yang lepas, Google update dia punya sistem tu, terakhir ni bahasanya dah cantik pun. Hebat. Kadang-kadang kita pun tak terfikir dia akan menggunakan bahasa yang lebih hebat daripada yang kita terfikir. Kadang-kadang lah, but not always. Kita kena baca lah sebab kadang-kadang dia interpret dalam salah juga. Tapi kesalahan itu tidak menyusahkan kita nak baca lah. Jadi apa yang saya nak sebut, bila orang kata tak boleh menulis bahasa Melayu lah, ini escapism, helah bela diri je. Kalau tak nak buat, cakap tak nak buat, itu lebih senang. Sebab there is no reason sekarang ni. Dan kalau tak buat juga, kita ada lebih daripada 20 universiti, alangkah tak tahulah. Tak malu ke kita dengan begitu ramai profesor dan apa semuanya, tak boleh berkarya dalam bahasa sendiri. Nak menggunakan bahasa asing juga sebagai medan untuk berkarya. Saya nak stop dekat situ lah. Nanti dikatakan saya nak pakai perasaan lah. Tapi realitinya macam itu. So, implikasi yang kedua, akal ini dimutlakkan. Sebab apa? Sebab pandangan-pandangan budaya, pandangan-pandangan agama, pandangan-pandangan rasa hati dan sebagainya itu ditolak. Akibatnya nilai yang terkandung dalam agama, adat, tradisi, budaya ditolak. Look what happened kepada masyarakat barat sekarang ni. Yang subscribe, yang telah mengambil semua nilai-nilai saintifik ini, hak asasinya, kami punya pasal lah, kami punya hak asasi, hak individu, sehingga tidak menggunakan budaya dan agama sebagai norm di dalam menilai gaya hidup kita. Dia duduk di negara yang pakai seluar pendek, boleh bogel pun, dia pergi negeri orang Islam, di mana orang Islam itu dekat waktu sembahyang, dia pakai seluar pendek. Bila orang marah, dia kata, this is my right. Kalau kita pergi negeri dia, memanglah kita pakai, dia tutup urat. Ini yang jadi isu. So, dia akan create this issue, unnecessary. Bila kita tegur, tak boleh. Benar ni. So, hilang makna hidup yang berdasarkan kepada hubungan sosial manusia. Hari ini tak ada dah. Dia tak perlu hormat ibu bapanya. Ada juga ni yang saya dah baca lah. Memang waktu bincang juga sebab ada kawan bila datang ke rumah saya, anak saya ramai, sekarang dah semua dah keluarga lah, tapi ni datang cerita 1995. Datang conference dekat sini, saya bawa ke rumah saya, bagi makan minum sebagainya. Dan saya bagi tahu anak saya, sekarang kawan saya datang, kalau kamu nak gunakan bahasa Inggeris kamu, inilah masanya. So bila orang datang, saya train anak saya ini untuk cium tangan. Kan biasalah saya balik dia cium tangan. Bila dia datang, dia cium tangan anak-anak tetamu-tetamu saya ni. Lepas tu bila dekat balik dia kata, is it your culture? Yes, our culture. Kan? Even dalam masyarakat kami begitulah. Dia kata you better preserve this culture. Kami dah tak ada benda ni. Kadang-kadang kami tengok orang lain buat macam ini yang membangunkan nilai-nilai kekeluargaan ni, kami rasa cemburu. Sebab masyarakat kami hidup atas human right. Bila kita tanya anak kita kan, dia balik girlfriend dari rumah, apa dia kata? Saya jadi ini pun kerana kamu syok-syok dengan mak saya, jadi saya. Dan sekarang jalan saya dengan girlfriend saya, so what? Dan sekarang ni zaman saya, kalau dulu kamu pergi church, zaman saya tak boleh pergi church. So nak hujah pun tak boleh, dia kata. Sebab kita didik dia macam tu. Dan kita bangga dia sebab dia mampu untuk berujah balik yang kita. Dan sekarang dia berujah tanpa melihat adab dan juga tata susila hidup. Saya nak stop, saya tidak merasa untuk mengenalkan mana-mana budaya dan culture ni. Tapi kalau kita tak, manalah kalau orang Cina tak membangunkan culture dia, orang India tak bangunkan culture dia, orang Melayu tak bangunkan culture Melayu, Iban tak bangunkan culture Iban, di mana lagi dalam dunia? Akhirnya budaya itu akan hilang. So, akibat daripada ini, lahirlah pahaman sekular. Sekarang saya anggap saudara-saudari faham. Kalau saya tanya, apa itu sekularisme? Boleh jawab kan? Iaitu sistem yang menafikan ataupun mengabaikan ataupun mengkesampingkan hal-hal yang berhubung dengan agama, adat, budaya dan sebagainya. That is secular. So, secara kesimpulannya, saya boleh gambarkan dalam bentuk inilah dia punya ni. Kita ada manusia is the key
key dalam membangunkan sains teknologi ini. Dan kita kena alam. Dan manusia ini melihat alam ini. Dalam bahasa Inggeris nature, manusia ini observe alam ini. Apa yang dia observe? Dia ada, dalam diri dia ada kecerdasan intelek. So that is yang dia ada. So dengan menggunakan kecerdasan intelek ini dan menggunakan dia ada kecerdasan intelek. Alam ini ada keteraturannya dan peraturan yang dipahami. Dan dengan menanya 5 soalan ini, mencerap fenomena alam tabi'i secara sistematik, mantik dan objektif, membangun kaedah saintifik, meneliti dan sebagainya, maka terbangunlah yang disebut sebagai memahami alam tabi'i dan terbangunlah yang dikatakan sains dan teknologi. Dan kalau kita lihat semua ini, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. So this is the epistemology science secular. Ini sains sekular lah ni. Okey, saya nak tinggalkan benda ini, kita nak pergi kepada perkara yang kedua. Langkah kedua, pahami asas langkah pembangunan sains tauhidik. Dalam sains tauhidik ini, kita ada 3 entiti. Okey. Pertama, kita ada Tuhan. Ada entiti pertama Tuhan. Tuhan ni apa? Dia ada tempat atau sasaran segala amalan kita. Segala aktiviti kita. Sebab itu, kuliah pukul 5, 6.30 pun dilakukan kerana Allah Ta'ala. Saya makan nasi pun kerana Allah Ta'ala. Saya solat, maisang kerana Allah Ta'ala. Saya mendirikan rumah tangga kerana Allah Ta'ala. Jadi, sasaran tempat tujuan amalan manusia ini, yang kenal Tuhannya ini, Tuhan itulah sasarannya. Kerananya lah. Jadi, kalau saya makan, janganlah sampai membazir. Sebab, Tuhan melarang saya membazir. Kalau saya berpakaian dan juga berkenderaan, janganlah sehingga saya ini menjadi riak dan sombong. Sebab Tuhan melarang saya daripada riak dan sombong. Jadi ada batas itu. Kemudian dan mempunyai segala sifat-sifat tauhid seperti yang terkandung dalam suratul Ikhlas. Nanti kita bincang kemudian. Okey. Yang kedua, kita ada manusia. Manusia tadi dia bukan hanya sekadar ada IQ, ada kecerdasan intelek. Tak cukup dengan kecerdasan intelek, dia sedar juga bahawa dia ada khalifah Allah. Dia adalah satu-satunya makhluk yang diutuskan untuk menjadi khalifah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahawa aku ingin menurunkan fil ard, di atas muka bumi ini khalifah. Dan kemudian pada itu malaikat bertanya, kenapa kamu nak menjadikan satu makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini sebagai khalifah? Yang melakukan pembunuhan, alam sekitar tercemar, perang sana, perang sini, maki sana, maki sini, exploit sana, exploit sini, alam sekitar menjadi rosak sebagai khalifah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain tak melakukan. Yang kami ini telahlah bertasbih dan bertahmid. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu tak tahu, aku lebih tahu. Untuk justifikasi ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 31, tadi 30 surah Al-Baqarah, dengan menyebut, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kemudian iaitu aku ajar kepada Adam ini asma'a kullaha. Nama setiap objek, setiap benda. Jadi, kita mempunyai kemampuan untuk memahami tentang nama-nama ini. Bila saya sebut ini pen, dia bukan sekadar, oh pen, tak. Tapi kita tahu bahawa pen adalah alat untuk menulis. Bila saya tahu ini tisu adalah kertas yang digunakan untuk lap air dan sebagainya. Jadi kita kenal apa saja yang kita sebut. Ini sudu, maka sudu digunakan untuk kacau teh dan sebagainya. Jadi kita bukan hanya mengenal itu dari segi namanya, tetapi kita juga kenal tabi'inya. Dan bila kita kenal tabi'inya, maka kita boleh mentadbir dan mengurus. Sebab itu dikatakan manusia ini tugasnya mentadbir dan mengurus. Dan akhir sekali, untuk apa tadbir mengurus ini? Adalah untuk memakmurkan alam ini. Bukan untuk bukan untuk melakukan kerosakan. Jadi, kemampuan sains, kemampuan mencerap tabiat alam, hanya salah satu ya. Tetapi tanggungjawabnya adalah sebagai khalifah Allah. Tuhan ada sasarannya. Dan yang ketiganya alam atau nature. Alam adalah amanah Tuhan kepada manusia.
alam adalah amanah Tuhan. Sebab Allah Ta'ala mengamanahkan kepada saya, maka saya kena jaga dia. Nak jaga dia, macam saya ada kucing. Nak jaga kucing, saya kena bagi makan kucing itu. Saya kena tahu dia nak minum dia, nak buang air kat mana dan sebagainya. So, saya mempunyai kemampuan untuk memahami tabi'inya. Ini secara terbatas lah. Sebab secara detailnya, wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Jadi secara yang saya nampak, saya mampu untuk memahami. Jadi dalam sains tauhid kita ada 3 entiti. Tuhan, manusia, dan alam. Dalam sains sekular kita ada manusia dan kita ada alam. Manusia hanya sekadar ada intelektual, kecerdasan intelek, dan alam punya tabi'i tertentu. Tetapi dalam kepahaman sains tauhid dia lebih daripada itu. Ini yang dimaksudkan dengan sains tauhid ini. So, isu yang selalu berlaku ialah selalunya bila berlaku pertembungan. Saya dah sebut tadi di permulaan tadi, api yang panas itu membakar. Tiba-tiba disebut dalam Al-Quran, bukan Al-Quran saja sebenarnya, dalam Bible dan dalam Torah sama yang disebut. Sebab Nabi Ibrahim tu atas lagi, dulu daripada Nabi Musa, lebih awal daripada Nabi Isa, lebih awal daripada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni. Jadi oleh kerana demikian, maka mereka akan bertanya. Dan ceritanya di dalam Bible, dalam Torah, dalam Al-Quran mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ini dicampak ke dalam api oleh Raja Namrud tapi tak terbakar. Sekarang berlaku 2 hujah. Antara hujah Al-Quran dengan hujah Bible dan hujah saintifik. Yang mana nak terima? Berlaku kepada Galileo Galilei. Apabila dia buat kajian, didapati bumi yang aku pijak ini mengelilingi bumi. Kata Galileo Galilei. Dan akhirnya, oleh kerana dia kata demikian, pada masa itu, tahun 1616, dia diberi award oleh Pope Urban VIII yang ke-8. Kerana dia yang amat pintar. Tetapi pada tahun 1616, 5 tahun kemudian, dia dipanggil kali ini untuk dibicarakan. Di mana? Di Mahkamah Inquisition, iaitu Mahkamah Gereja. Kenapa? Dia mengatakan bumi yang aku pijak ini mengelilingi matahari. Sebab di dalam doktrin Kristian zaman itu, masa itu, bumi adalah center of universe. Bumi adalah pusat alam. Jadi bertentangan dengan kata-kata finding yang diperoleh oleh Galileo Galilei ini yang mengatakan bahawa matahari center alam. Dalam istilahnya adalah geocentrik dengan heliocentrik. Dalam pegangan Bible, dia percaya kepada geocentrik. Bumi ini pusat alam, center alam, geocentrik. Tapi dalam finding oleh Galileo Galilei mengatakan bahawa matahari adalah center alam. Center kita punya solar system lah, yang disebut sebagai heliocentrik. Lalu berlaku pertembungan ini. Mereka akhirnya dibawa ke mahkamah dan dihukum. Anak muridnya yang subscribe dengan idea oleh Galileo Galilei bernama Giordano Bruno, dia dibakar hidup-hidup dengan dia masalah api. Dan ketika itu ramai sekali yang dipenjarakan. Kerana berlaku pertentangan. Tapi dalam Islam, berlaku pertentangan tetapi tak pernah dihukum. Sebab ini sama ada matahari mengelilingi bumi atau bumi matahari, dia bukan isu akidah. Dia dalam Islam, matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dia bukan isu akidah. Bukan isu yang berhubung dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan. Tapi isunya adalah isu bagaimana dia nak mendirikan solat. Sebab ta'arif solat zuhur ialah apabila tergelincir matahari. Untuk menerangkan bagaimana tergelincir matahari, andaiannya ialah matahari mengelilingi bumi. Untuk menentukan masuk waktu asar, iaitu ketika bayang itu lebih panjang daripada sesuatu objek, maka diukur bayang itu dan andaiannya ialah matahari mengelilingi bumi. There's no issue. Tetapi ketika kita nak menentukan berpuasa di bulan Ramadan, iaitu melihat anak bulan Ramadan,
yang dilihat bukan cahaya daripada matahari, tetapi yang dilihat adalah cahaya daripada bulan. Dan bulan tidak menerbitkan cahaya, tetapi bulan membalikkan cahaya daripada matahari. Dan kita melihat di bumi. So ada 3. Satu ada matahari, satu ada bulan, satu ada bumi. Yang dilihat ni bulan. Dan bulan ni. So dengan demikian, kedudukan ini mesti diketahui. So, untuk kira, untuk hitung, maka tidak lain dan tidak bukan bulan mengelilingi bumi, bulan dan bumi mengelilingi matahari. Baru dapat kira. Ini yang dikira oleh Al-Biruni dan tepat waktunya untuk tepat masa dan harinya untuk menentukan gerhana bulan dan matahari. Jadi ditanya kepada dia, kepada Al-Biruni, dia kata ini bukan isu akidah. Ini isu untuk menentukan, dan menentukan ini walaupun penting, solat itu penting. Tetapi dia hanya kata, kalau kita melihat antara bumi dengan matahari, dia ada relativity. Kita boleh tetapkan bumi dengan matahari mengelilingi bumi. Ataupun tetapkan matahari, bumi mengelilingi matahari. So, mana-mana boleh. Apatah lagi, bumi itu mengelilingi paksinya pula selama 24 jam. Jadi, itu bukan isu. Itu hanya meningkatkan kefahaman kita saja. Okey, apakah kebenaran sains itu rasional, mantik dapat dibandingkan dengan ini satu soalan yang diperlu. Apakah kita boleh bandingkan ilmu wahyu dengan ilmu akli dengan nakli ini? Ataupun ilmu yang dicari dengan ilmu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Ini suatu inilah perkara-perkara yang bermain. So kenapa ini bermain? Dulu tak bermain. Dulu tak timbul isu ini. Tetapi setelah negara Islam dijajah oleh jatuhnya Andalusia pada tahun 1492 dan kemudiannya orang-orang yang menjajah kita ini memperkenalkan sistem pendidikan mereka, mengajar sains dan teknologi dalam acuan mereka, dalam bentuk sekular dan sebagainya. Dan hari ini bila kita cuba nak ini balik, dia buat start pendengar. Dan benar tak timbul isu. Timbul isu ini adalah sebab kita baca Al-Quran, kita belajar agama, at the same time kita belajar sains dan teknologi. Lalu kita bertemu dengan ini, dan ada di kalangan kita ini pula melihat orang-orang agama ini macam lekeh pun. Orang agama ni macam tak smart lah hujahnya. Sebab balik-balik qala Allah Ta'ala, balik-balik qala Rasulullah SAW. Jadi bila bersebut qala Allah Ta'ala, tidak ada jawapan lagi lah. Sebab takkan kita nak pertikaikan Al-Quran. Jadi dia mengatakan bahawa hujah-hujah agamawan ini tak smart. Tidak memenuhi kepuasan minda untuk berfikir. So, jadi ini, apakah hujah akal tidak serasi dengan hujah wahyu? Ini semua timbul datang kemudian. Okey, kita ada sikit masa 5 minit lagi. Let me finish ni. Kalau tak habis nanti hari Khamis. So, soalan yang sering dikemukakan, dan saya akan tinggalkan soalan ini, insya-Allah saudara boleh fikir lama sikit. Hari Isnin kalau saya boleh cepatkan setengah jam awal habis, insya-Allah kita boleh ada soal jawab sesi perbincangan. Kita kena tahu bahawa kebenaran ini satu. Kebenaran tak boleh 2, 3. Kebenaran hanya satu. Tapi ada 2 ni. Satu kebenaran saintifik, satu kebenaran Al-Quran. Satu kebenaran saintifik, satu kebenaran hujah agama. Yang mana satu benar? So, kebenaran Al-Quran dan sains nampak bercanggah. Ni. So, sebab manusia mempunyai kecenderungan untuk memutlakan sains. Ini salah kita. So, kita dah bincang ni. Ini salah kita. Sedangkan Al-Quran adalah kitab mutlak. Dan ahli sains tidak pernah mengatakan mengakui ilmu sains mutlak. Nampak tak? Jadi, timbul soalan sekarang. Bolehkah sains ini untuk menjelaskan Al-Quran? Al-Quran mutlak. Alif Lam Mim itu, walaupun 3 huruf, sampai hari ini tak dipertikaikan. Mereka yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak kira mazhab apa, dia tak tolak alif lam mim. Walaupun satu huruf kaf ataupun nun, dia tak tolak. Walaupun satu huruf. Walaupun dia tak tahu maknanya. Tak ada orang tahu makna. Alif lam mim itu kalau dia tengok Allah Taala yang mengetahui. Adalah ulama cuba perjelas, tapi kebanyakan dia akan Allah Taala. Sebab tak tahu maknanya, kami tak tahu sampai hari ini. Tetapi tidak tahu bukan bermakna dia bukan wahyu. Jadi oleh kerana dia wahyu, dia mutlak. Sebab sampai hari ini tak bertukar. Mutlak maknanya tak berubah. Sains berubah.
Sebab itu saya bukan ilmu mutlak. So, ini sentiasa berlegar di kepala kita lah. So, untuk itu kita perlu memahami satu sains, bukan sains sekular, tetapi sains yang berada di bawah naungan tauhid. Tauhid ini adalah keimanan, ketakwaan, itu mudahnya adalah keimanan lah, yaitu yang sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas. Sebab surah Al-Ikhlas itu sendiri disebut sebagai surah tauhid. Itu ini surah tauhidnya ini, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Melayu ini Maha Esa ini tak ada digunakan untuk manusia dan untuk makhluk yang lain, hanya Allah Ta'ala saja. Tapi dalam bahasa Inggris dia tak ada istilah lain. So dia hanya mentafsirkan sebagai say Allah is one and the only one. Jadi one di sini bukan dalam bentuk bukan wahid, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Minta maaf saya bukan mufasir, tetapi untuk memahami sains tauhid ini saya terpaksa mensyarahkan persoalan benda ini. Bila kita sebut, kalau kita sebut dia wahid ataupun satu, dia ada dua, ada tiga. Maknanya ada perbandingan. Kalau saya kata saya ada satu pen, maknanya ada dua pen. Alright? Satu pen putih, satu pen hitam. Ada dua. Jadi kita boleh berbanding. Tapi kalau kita kata Maha Esa, dalam Esa, tunggal, satu, Maha lagi. Ini berarti Maha itu bukan hanya diri zat Tuhan itu, tetapi segala sifat-sifatnya. Maha perkasa, maha adil, maha pemurah, maha penyayang, maha itu yang sifatnya tak boleh dibandingkan. Kalau saya kata mak saya sayang dekat saya, sekurang-kurangnya saya boleh bandingkan dengan sayangnya ayah saya kepada saya. Tapi kalau saya kata Allah itu sayang kepada saya, sayangnya Allah itu tak boleh dibandingkan dengan sayang mak atau ayah. Itu maksudnya. Pengasihnya Allah itu tak boleh dibanding dengan mana-mana makhluk. Ini yang dimaksudkan dengan maha ini. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang maha, yang dalam kata lain dia boleh buat apa saja dalam sifatnya yang maha itu, yang tak boleh dibezakan. Apa saja yang kita fikirkan itu bukan sifat Allah. Dia sifat penyayang, tetapi penyayangnya itu kita tak boleh nak gambarkan. Itu yang dimaksudkan dengan tauhid di sini. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang segala-galanya bergantung kepadanya. Api yang saya sebut tadi, yang panas membakar. Tapi api itu memang panas dan boleh membakar. Tapi kebolehan untuk membakar itu, dia boleh membakar. Tapi boleh atau tidaknya bakar bukan terletak kepada api, tapi terletak pada izin Allah. Sebab itu orang tanya, esok kamu lapar? Ya, saya lapar. Nak macam mana kamu nak lapar? Saya makan. Makan apa? Makan nasi. Jadi kalau kamu makan nasi, kenyang itu lapar tadi lega tak? Lega. Jadi, siapa yang menyebabkan leganya kamu diberi lapar? Jawapannya Allah. Nasi hanya penyebab kepada perut saya yang kenyang. Yang memberikan saya kenyang ini Allah Ta'ala. Sebab itu kita pelik orang zaman Nabi dulu makan kurma sebiji boleh puasa sehari. Sebab dia lebih kenal Tuhannya. Walaupun dia makan sedikit, yang mengenyangkan dia Allah. Itu. Dan dia tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So there is no perbandingan lah. So saya ingat saya nak berhenti di situ. Dan lepas ni baru saya akan pergi bagaimana pandangan ilmuwan Islam Al-Biruni kepada sains ini, sains yang terbincanglah, sains tauhid ini. Saya ingatlah cukup masalah Dr. Azmin, dah pukul 6.30 waktu saya lah. Okey, kita boleh berhenti kat sini kot. Baik, terima kasih Datuk. Okey, sama. Pelajar-pelajar semua ada soalan tanya? Ada ke?
Tak ada kot. Tak ada. Okeylah. Sorry ya, saya cakap cepat sikit. Kalau tak ada kita stop kat sini dulu. Okey, terima kasih Datuk. Ya, sama. Terima kasih semua pelajar. Okey, InsyaAllah jumpa hari Khamis nanti. Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Terima Datuk. kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor. Thank you. Sama-sama.